Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 22 baris 7 daripada atas. Wa qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi rahimahullahu ta'ala, kata dia, dan yang keempat bahwasanya jantung itu tempat taruh bagi segala sifat-sifat kepujian seperti iman dan ma'rifah dan tawakal dan redha dan pengetahuan. Sambung perbahasan berkaitan dengan perkara yang menyatakan berkaitan dengan hati. Sebelum dia membahaskan berkaitan dengan sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang keji yang ada dalam hati, dia bahas terlebih dahulu apa itu hati. Apakah fungsi hati? Hati itu tempat taruh apa? Biasanya bila ada benda ni mesti ada tempat letak dia, tempat taruh dia panggil. Tempat letak dan tempat taruh. Macam meja ni tempat taruh dia ialah biasa di masjid tu depan dan diletakkan di atasnya gelas tisu bubuh apa. Dia kata, dan yang keempatnya bahwasanya jantung itu, bila kata jantung ni bukan maksud yang jantung doktor tu, bukan. Jantung di sini maknanya ialah jantung rohani lah, bukannya jantung jasmani, bukan. Jantung di sini jantung rohani. Seperti mana disebut dulu dua muka surat lepas. Dia kata apa? Jantung ni ada dua, satu jantung rohani, satu jantung jasmani. Jantung jasmani hak jantung sungguh itulah. Jantung rohani ialah jantung yang dibahaskan dalam ilmu tasawuf, dan dia berkait rapat dengan jantung yang hakiki ni, jantung sungguh ni, dia amat berkait rapat. Berkait rapat tu sampai tahap musannif kita Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah menyatakan dekat dan rapatnya dan ada kaitnya antara jantung jasmani dan jantung rohani, seperti mana jisim tak bercerai tangga dengan arad. Jisim tak bercerai tangga dengan sifat yang baru, dengan makna jisim mesti bersifat, dan bila kata ada sifat pasti ada zat dia, sama ada zat itu berjisim ataupun tidak. Sebab zat ada yang tidak berjisim seperti zat Allah, dan zat ada yang berjisim seperti zat makhluk. Kedua-duanya itu ada sifat belaka. Tak bercerai tangga antara jisim dan juga sifat. Begitu juga jantung rohani dengan jantung jasmani tak bercerai tangga, saling berkait rapat. Cumanya berkait rapat tu lagu mana? Tu perbahasan detail kita lain lah pula. Sekarang dia kata yang keempat bahawasanya jantung itu, jantung mana? Jantung rohani ya.
Jantung rohani itu tempat taruh, tempat letak bagi segala sifat-sifat kepujian. Bila dia kata hati itu tempat letak bagi sifat-sifat kepujian, maka keluarlah kata hati itu bukan tempat letak sifat-sifat kekejian. Sifat-sifat yang buruk, itu bukan tempat taruh dia adalah hati. Mana sifat-sifat yang buruk tidak boleh kita hinggapkan dalam hati. Lepas tu duduk mana? Iaitu dia tak duduk dalam hati, duduk di luar. Luar mana? Mana-mana. Asal bukan dalam hati kita. Itu faham daripada ibarat kita ni. Hati ataupun jantung rohani itu adalah tempat letak bagi segala sifat kepujian. Maknanya segala sifat kekejian tak ada sepatutnya dalam hati. Tu. Tapi tu, manusia pasti ada kesilapannya. Manusia mesti ada buat dosa yang berkait dengan hati. Maka sebab itulah ada ilmu, namanya ilmu tasawuf, supaya kita dapat bersih hati, supaya kita tahu mana sifat baik, mana sifat buruk. Sifat baik untuk amal, sifat buruk untuk elok. Kalau ada sifat buruk, apa ubat dia? Tu ilmu tasawuf. Itu ilmu tasawuf syariat, ilmu tasawuf yang wajib atas tiap-tiap mukallaf tahu. Maka dia kata, contoh apa dia sifat kepujian tu yang patut diletakkan dalam hati, seperti iman. Tu yang pertama. Ni iman dari sudut akidah. Iman di sini akidah lah, keyakinan. Iman mana ni? Iman terhadap Allah dan Rasul. Itu iman. Dia iman ni terjemahan bahasa Melayunya kepercayaan. Takut kita kata beriman dengan rukun negara. tu iman juga tu. Itu apa dia? Mempercayai dan mengakui rukun negara kita. Tu pun iman juga, tapi bukan iman dimaksudkan di sini. Iman di sini iman terhadap Allah dan Rasul. Itu yang pertama. Mana kalau iman tidak ada dalam hati, kafir. Jadi iman tu adalah salah satu sifat mahmudah. Dan sifat mahmudah iman ini wajib atas tiap-tiap mukallaf ada. Siapa yang tak ada, bukan fasik, kafir. Itu iman. Kemudian dan ma'rifah. Ma'rifah ni ada dua. Pertamanya ma'rifah ammah, ma'rifah yang umum, ma'rifah yang mesti diketahui ataupun mesti didapati oleh setiap mukallaf. Itulah juga melalui ilmu tauhid yang kita belajar kitab Sirajul Huda. Itu untuk mendapati dalam hati kita tu iman dan ma'rifah. Bila seseorang itu beriman, mesti ada ma'rifah dia. Cuma tahap ma'rifah berbeza-beza. Yang makrifah pertama hak wajib atas tiap-tiap mukallaf mesti ada. Kalau tak ada, maka dia tidak dikira sebagai makrifah mengenal Allah Taala. Bila tidak makrifah, tidak mengenal Allah Taala, makna dia itu telah fasik, dia telah berdosa sebab tak kenal Tuhan sendiri. Iman ada, dia percaya Tuhan, tapi Tuhan tu dia tak belajar bab Tuhan. Dia kenal tak Tuhan? Tak kenal. Dia kan boleh jadi dia beriman Allah itu ada, okeylah, betul lah. Tapi Allah itu duduk atas aras. Tu tak kenal. Dia ada iman tapi tak kenal Tuhan. Dia beriman Allah ada, tiba-tiba macam kita. Itu tak kenal. Itu tidak ma'rifatullah, tidak kenal Tuhan. Dia mengakui adanya Rasul, tiba-tiba dia kata Rasul ni sifat dia ialah khianat. Itu tak kenal. Itu tidak ma'rifah, ma'rifatul Rasul, tidak mengenal sifat-sifat Rasul. Itu dia panggil sebagai kurang keimanan dia, dan boleh jadi kufur kalau sampai tahap pengingkaran dia terhadap sesuatu berkaitan akidah tu ijma' ulama, boleh jadi kafir. Kadang-kadang mengingkari sesuatu bab akidah ni, ada yang kafir, ada yang fasik. Takut-takut dikhawatiri yang kita ingkar itu boleh jatuh kafir. Bila jatuh kafir, maka iman pun automatik tak ada. Jadi iman dan ma'rifah salah satu daripada sifat-sifat kepujian. Ma'rifah yang kedua dia panggil ma'rifah khassah, ma'rifah yang khas, ma'rifah yang Allah hanya beri pada orang tertentu saja.
itu melalui al-dzauq, melalui rasa kelazatan mengenal Tuhan. Bila dia dah lepas ilmu tauhid, dia berzikir, dia ada guru mursyid dia yang tunjuk macam mana nak kenal Allah dengan lebih mendalam, dan Allah Ta'ala beri, tu dia dapat ma'rifatullah khassah, mengenal Allah Ta'ala secara khusus. Ni tak wajib atas tiap-tiap mukallaf. Ini pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Ada yang Allah Ta'ala beri, ada yang Allah Ta'ala tak beri. Tapi hak wajibnya ma'rifatullah ammah, ma'rifah mengenal Allah Ta'ala yang umum, iaitu setiap mukallaf wajib tahu. Itulah yang kita belajar ilmu akidah, yang metodologi pembelajarannya 20, sifat 20 tu. Itu lah. Yang ketiga, dan tawakal. Ini masuk tasawuf. Tawakal, kita ufawwidu amri ila Allah. Kita serahkan segala urusan kita pada Allah Ta'ala. Itu tawakal. Dan tawakal ni banyak orang silap faham. Bila dia kata usaha dulu baru tawakal. Dia usaha dulu baru tawakal. Usaha tu mengiringi tawakal. Kerana usaha tu bukan kita hak beri berkah, yang beri berkah Allah Ta'ala. Jadi setiap benda yang kita buat mesti ada diselit sekali tawakal ala Allah. Tawakal pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukannya usaha seolah-olah kita kata usaha tu kita punya, lepas tu baru tawakal. Tak. Usaha kita tu pun Allah punya juga. Usaha kita tu pun Allah Ta'ala beri kekuatan juga. Mana dalam usaha kita itu adanya tawakal. Bukannya kita usaha lepas tu tawakal. Tak, usaha mengiringi tawakal. Itu yang tu. Sebab usaha kita tidak akan terjadi melainkan Allah Ta'ala izin. Macam mana kita nak usaha tiba-tiba tawakal? Mana kita seolah-olah usaha dulu dengan mana kita buat dulu tanpa kita bergantung pada Allah, lepas tu kita bergantung pada Allah. Tak boleh. Setiap perbuatan kita pasti ada kebergantungan kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dia tak izin, tak akan jadi. Kalau dia izin, akan jadi, walaupun kita tak mahu. Kemudian kata dia, dan redha. Redha pun sama juga lah. Salah satu sifat hati yang lawannya ialah marah. Ni kalau kita mengaji sifat mazmumah nanti tu, ada sifat marah. Marah ni lawannya redha lah. Marah ataupun murka ni lawannya ialah redha. Marah ataupun murka ni lawannya ialah redha. Redha ni apa? Kita terimalah apa benda yang Allah Ta'ala takdir atas kita. Tu mudah-mudah. Buruk ke baik ke, kita salimna, terima bulat-bulat. Payah. Kita serah redha tu bila dapat kebaikan mudah. Allah bagi kita duit, mudah nak redha, mudah. Redha lah. Dapat 10 juta, redha, senang tu. Tapi bila kesempitan, bila dapat musibah, bila dapat bencana, baru kita tahu nak redha tu lagu mana. Macam sabar. Kita tengok kawan kita dapat musibah, kita pun kata sabar je lah. Senang cakap. Kita tak kena lah, apalah senang cakap sabar apa, tunggu hang kena pula. Bila kita kena, baru kita tahu kita ni sabar ke tak. Sabar tu inda sadamatil ula. Ketika pertama kali kena benda tu, kita diam, tak cakap apa, hak tu sabar. Tapi kalau kena benda tu atas kita, kita merungut macam-macam dulu, lepas tu baru sabar, tu tak ada pahala. Tu sabar bahasa, bukan sabar istilah tasawuf. Sabar istilah tasawuf, kena ya pak, dia diam, dia tak kritik apa, dia tak merungut apa, dia tak salahkan Tuhan. Tu sabar. Itu yang nak. Tapi kalau kena tu, contoh banjir ke apa, Allah wa'ala Tuhan takdir aku gini, gunggang, lepas tu baru sabar. Tak jadi. Itu tak ada pasal sabar tu. Tu bukan sabar. Itu dah tak sabar dah, tak redha. Dia redha ni ada hak wajib, ada hak sunat. Yang wajibnya ialah kita redha ketentuan takdir qada dan qadar sejak azali. Kita redha. Hak tu hak wajib, hak tu yang akidah ni. Kita redha terhadap qada dan qadar kita sudah tetap sejak azali. Okey, tak apa. Kemudian bila berlaku musibah dan sebagainya, kita masih i'tiqad itu adalah takdir Tuhan. Cuma kita berasa tak sedap hati. Tak sedap hati mana? Nak redha hak tu sunat. Redha hak wajibnya redha terhadap takdir Tuhan yang telah tetap sejak azali. Hak tu wajib. Bila kena musibah itu, kita berasa tak seronok, ada kritikan ataupun ada rasa terganggu hati, berasa nak kata sesuatu tu, itu kalau kita redha dapat pahala sunat. Tu payah tu.
Redha hak tu yang sunat. Kalau redha hak wajib lah redha segala ketentuan kita memang sudah ditakdirkan sejak azali. Bila berlaku sungguh ada benda yang kita tak sedar hati, kita redha hak tu dapat pahala sunat. Itu disebut dalam kitab Qatrul Ghaith Syarah Masail Abil Laith Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Dia ada redha hak wajib, ada redha hak sunat. Ni sifat kita redha ni, kita naknya hak sunat pun kita dapat, hak wajib pun dapat. Cuma payah sikit lah. Kena berlatih lah. Ini baru-baru ni banjir kan. Orang redha je. Lepas tu ada insurans pula boleh terima. Lepas tu kalau dia ambil tu insurans tak nak masalah. Dia tak nak kaitan dengan redha ataupun tidak. Insurans tu bab zahir, bab benda faedah yang boleh lepas pada tu, tak ada apa ambil. Ambil tak ada masalah. Bukan kata ambil tu maknanya dia tak redha, bukan. Mana redha ni dia redha terhadap benda yang telah terjadi. Itu je. Lepas pada tu orang bagi sumbangan ke, orang bagi insurans ke apa ke, tu lantak dia lah nak ambil, tak ada masalah tu. Itu tidak mencacatkan keredaan dia terhadap apa yang berlaku. Redha ni sifat hati. Macam zuhud lah. Aku zuhud, lepas tu kaya tu. Kaya bukan masalah zuhud tak zuhud. Zuhud ni benda dunia tak ada dalam hati. Dia nak kaya tak dia. Orang kaya tak semestinya tak zuhud, dan orang miskin tak semestinya zuhud. Kadang orang miskin tapi tak sabar, dia nak lebih, tak zuhud tu. Tapi dia kaya, dia tak hirau kalau Allah Ta'ala nak ambil harta dia pun tak apa, nak kekalkan harta dia pun tak apa. Itu zuhud. Jadi bab sifat hati ni dia ada dalam hati, dia bukan tengok zahir. Macam Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, dia kalau pakai pakaian dia kemah-kemah belaka, tak pernah pakai hak selekeh-selekeh. Lepas tu orang tanya dia, dah kenapa kamu pakai lagu ni, sedangkan kamu ni mengajar kami tentang zuhud? Maka dia jawab, zuhud tu dalam hati, bukannya di pakaian zahir ni. Sekiranya Allah Ta'ala nak ambil harta aku, Allah Ta'ala boleh ambil, tak ada masalah. Kalau Allah Ta'ala nak kekalkan harta aku pada aku pun tak ada masalah. Yang aku pakai cantik-cantik ni ialah kerana berdasarkan firman Allah SWT, fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Maka apabila dapat nikmat, kau kabur, engkau beritahulah dan zahirkanlah nikmat tersebut pada orang. Maka Allah Ta'ala beri kepada aku kekayaan, beri kepada aku pakaian yang mewah, pakaian yang cantik, aku zahirkan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jawapan Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi zuhud ni bukan mesti selekeh gitu. Kita ni tak zuhud belaka apa-apa sebab semua pakai kita cantik-cantik belaka, bukan gitu. Dia zuhud, redha dan sebagainya, dia sifat hati, dia bukan berdasarkan zahir dia. Lepas tu dalam tasawuf dia amat berkait rapat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Allah Taala tidak melihat pakaian kamu, tidak melihat badan kamu, tetapi Allah Taala melihat hati kamu. Zahir nampak macam zuhud, tapi rupanya nak harta lebih. Itu bukan zuhud. Berasa tergugat kalau harta tak ada. Itu bukan zuhud. Habis. Dan pengetahuan, noktah. Pengetahuan ni ilmu lah. Jadi ilmu, kalau ada ilmu, itu satu sifat mahmudah. Lawannya jahil. Jahil itu sifat mazmumah. Macam mana nak elak pada jahil? Belajar. Nak elak jahil fardu ain, belajar. Bukan mari sendiri, bukan ilmu laduni mari sendiri. Aku tahu Tuhan, bukan. Dia kena belajar baru tahu, kata hak ni tak sah, hak ni haram, hak ni yang wajib aku i'tiqad, dan sebagainya. Dengan jalan belajar barulah dapat pengetahuan. Kalau tidak belajar, tak ada pengetahuan, dia panggil jahil. Jahil sifat mazmumah. Jahil tak boleh ada dalam hati, kerana itu sifat yang keji. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka patut sangat bagi pertaruhan yang seperti ini. Pertaruhan ini perletakkanlah yang seperti ini, yakni seperti hati ini, bahawa dipeliharakan akan dia, akan tempat tadi, akan dia akan hati ni. Pertaruhanlah, akan dia akan pertaruhan ni daripada segala kelakuan yang dicela. Bila kata tempat pertaruhan hati ni ialah benda baik saja, maka sudah pasti dia perlu dipelihara daripada sifat-sifat kecelaan, sifat-sifat yang keji dan dicela.
Tu dia kata. Dan bahawa mana tadi? Patut sangat bagi pertaruhan yang seperti ini. Yang mana? Pertaruhan yang ada padanya sifat-sifat baik sahaja. Bahawa dipelihara akan pertaruhan yang seperti ini daripada segala kelakuan yang dicela, dan dijaga daripada seteru, daripada musuh. Siapa? Iaitu syaitan. Doktor. Buat bukan setakat syaitan, tapi nafsu syahwat itu. Kadang-kadang syaitan tak ganggu, tapi nafsu dalaman ganggu. Kadang-kadang nafsu dalaman baik, syaitan pula cuba kacau. Contoh orang yang belajar ni biasanya ada sifat was-was. Sifat was-was ni kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu, dua sahaja punca dia. Kalau was-was dia teruk, pertama dia ialah jahil. Sebab dia tak belajar, dia jadi was-was. Was-was belajar. Semua benda najis belajar. Jeng. Beli baju baru kena basuh dulu, takut. Dia main takut tu seriau. Dia beli baju baru kena basuh. Apa? Takut ada najis. Takut tu tak ada. Dia wajib basuh ni. Kalau zuhir ada najis, baru basuh. Ni tak zuhir najis. Takut. Itu payah orang tak belajar mereka. Dia akan mari syaitan yang suka mewaswaskan manusia. Dia akan mari bila kita nak kecil begok, nanti terkena sependa, takut. Lebih takut tempat sudah tak habis. Ambil wuduk takut tak kena, takut lagi. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah taala sebut, orang yang beli baju baru kemudian dia basuh sebab takut ada najis, itu bid'ah yang cukup besar. Tu baru bid'ah betul. Tu baru bid'ah yang dalalah. Bid'ah yang dalalah. Sebab apa dia buat gitu? Sebab kononnya nak ihtiyat, nak berhati-hati. Kata Ibn Hajar, sepatutnya dia ihtiyat dengan buang ihtiyat itu. Sepatutnya dia berhati-hati dengan buang sifat berhati-hati dia terhadap baju tadi. Mana tak perlu, dia zahir saja. Kalau sampai tahap begitu, itu ada penyakit waswas. Nanti akan rosak ibadat dia. Nak mayam rasa tak sah, habis. Itu semua mari mana? Mari daripada gangguan syaitan. Sebab apa? Pertamanya Imam Ghazali kata dia jahil. Keduanya ialah sebab dia hampir nak gila. Bila dia hampir nak gila. Kalau tak jahil, dia hampir nak gila. Itu sebab waswas yang teruk, kata Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu. Wal a'yadu billah. Lepas tu kita belajar. Biasanya dalam bab waswas ni bab taharah lah. Bab suci. Tu kena faham elok-elok. Kena mengaji elok-elok bab suci ni supaya tak ada was-was. Kalau sah lah. Kalau batal lah. Kalau tak ada lah. Dia kata ada, kuk ada. Tak ada. Kuk keluar kecil tak ada. Kuk tu tak ada lah. Al-aslu adamu. Asalnya tak ada. Habis cerita. Ada sungguh masuk lah. Jangan kata ada sungguh tak ada pula. Tu ada punya banyak aku tu tak ada. Tu menafikan benda ada. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, dan yang kelima bahwasanya jantung itu tempat ilham daripada malaikat. Tempat ilham, yakni tempat diberikan satu dorongan baik ke dalam hati kita untuk buat kebaikan. Itu ilham daripada malaikat, tempat hati kita ni. Dan tempat was-was bagi syaitan. Bukan itu saja, hati juga tempat was-was syaitan. Ni yang kita kena jaga. Batu ngaji fiqh dia bagi solusi belaka. Dia bagi amalan-amalan pula untuk elak was-was. Macam-macam bagi amalan. Antara hak mudahnya zikir la ilaha illallah. Habis kita la ilaha illallah. Apa? Sebab waktu tu syaitan was-was. Bila syaitan was-was, kita zikir la ilaha illallah, syaitan lari. Itu disebut dalam Hasyiah Al-Bijrmi ala Al-Iqna' syarah matan Abi Syuja'. Syekh Abu Bakar Syattar rahimahullah ta'ala sebut dalam Hasyiah I'anatul Talibin ala Fathil Mu'in, dia kata, kalau seseorang tu was-was, nak hilangkan was-was tu kena apa? Kena amal mazhab lain, maka wajib atas dia waktu tu amal mazhab lain. Betul tu. Kalau dengan mazhab Syafi'i ni dia berasa was-was, kemudian takut. Amal mazhab lain yang boleh menghilangkan was-was dia. Mazhab tu. Punya solusi nak kata was-was ni tidak diiktiraf oleh syarak. Tidak dibolehkan oleh syarak.
kena hapus banyak-banyak, kena hapus siap-siap. Sehingga ulama sebut kalau dia berpandangan dengan mazhab lain itu boleh menghilangkan waswas dia, pakai mazhab lain, tak payah pakai mazhab Syafi'i ni. Betul tu. Sebab apa? Sebab waswas tu bahaya. Waswas tu tidak diiktiraf oleh syarak. Waswas itu daripada syaitan. Maka banyak-banyaklah berzikir la ilaha illallah dan zikir-zikir lain lah. Banyak lagi tu ada. Itu antaranya saja. Kemudian dia kata, dan lagi jantung itu, jantung rohani itu, tempat berperang akal dan hawa nafsu. Sebab apa? Akal ni tamyiz, benda yang dapat membezakan antara hak dan batil, benda yang dapat membezakan antara baik dan buruk. Itu akal. Lawannya hawa nafsu. Hawa nafsu, bila kata hawa nafsu, bila kata hawa nafsu, kebiasaannya jahatlah. Hawa nafsu nak curi, hawa nafsu nak makan banyak, hawa nafsu nak berzina. Itu semua hak jahat-jahat. Mana yang boleh menegahkan dia? Akal. Kerana akal lah yang diberikan Allah Ta'ala, satu nikmat diberikan Allah Ta'ala untuk membezakan yang baik dan buruk. Yang kita boleh buat baik ni sebab apa? Sebab kita berakal. Lembu tak boleh buat baik, batal akal. Lembu tak ada mari sembahyang. Orang kau, nak tanduk orang kau, nak masuk dalam sungai kau, letak dia tak ada akal. Dia tak nak beza antara baik dan buruk. Kita ada akal, dapat beza baik dan buruk. Dan kita buat baik ni sebab kita ada akal. Dan kalau kita buat jahat, mana hawa nafsu sudah mengalahi akal. Yang kita buat jahat ni sebab apa? Sebab akal waktu tu kurang, maka hawa nafsu naik. Syekh Nawawi Al-Bantari rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab Syarah Uqudul Lujain, orang lelaki yang apabila melihat seorang perempuan ajnabi dan dia naik syahwat, maka hilang 2/3 akal dia. 2/3 akal dia hilang. Mana 1/3 akal, 2/3 nafsu. Jadi 2/3 menang 1/3. Hawa nafsu menang ke atas akal. Maka waktu tu boleh jatuh maksiat, boleh dia melakukan maksiat. Tapi kalau tak berlaku maksiat, maka masih lagi ketika itu dia sedar dengan akal dia. Yang waras kata hak ni maksiat, ini yang dibenci oleh Allah Subhanahu Taala, dia pun tak buat. Batu pahala besar. Orang yang boleh buat maksiat tiba-tiba dia tolak, itu pahala yang cukup besar. Dia boleh buat benda haram, tiba-tiba dia itu elokkan diri daripada buat benda haram, itu pahala yang cukup besar di sisi Allah Ta'ala. Dia elok benda haram tu bukan sebab manusia, bukan sebab orang tengok, bukan sebab mampak dia, tapi sebab Allah Ta'ala. Maka itu dapat pahala yang cukup besar. Bila dia dapat potensi, peluang untuk dia buat benda haram, tapi dia tak buat kerana Allah Ta'ala, kerana perintah Allah Ta'ala Subhanahu wa ta'ala, maka dia dapat pahala yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka akal itu menyeru ia akal kepada kebaikan, dan yakni padahal hawa nafsu menyeru ia hawa nafsu kepada kejahatan. Kekejian dan kejahatan itu fungsi hawa nafsu. Jadi kita boleh ingat, setiap benda yang kita buat dengan jahat, mana itu hawa nafsu itu. Setiap benda yang kita buat baik, itu daripada akal kita. Sebab akal menunjuk benda hak baik, nafsu menunjuk benda hak jahat. Kita nak akal semua. Batu syarat taklif itu ialah berakal, supaya dia dapat buat baik. Supaya dia dapat buat baik, dan supaya dia dapat beza antara baik dan buruk. Batu ditaklifkan. Syarat-syarat mukallaf ialah akal. Selain daripada baligh, selain daripada sampai Islam, selain daripada sempurna panca indera pendengaran ataupun penglihatan, mestilah dia itu berakal. Kalau tidak berakal, tidak ada taklif. Kerana dia boleh jadi buat baik, dia boleh jadi buat buruk tanpa dia sedar. Jadi kita ada kesedaran, batu kita tahu kita buat baik, kita tahu kita buat jahat, sebab kita ada akal. Tu. Kemudian maka sayogia bahawa tiada dilalaikan daripada kejahatan tadi. Tambahan lagi bahawasanya kesalahan jantung itu lebih besar, kesalahan hati itu lebih besar, yakni lebih besar daripada kesalahan zahir. Nampak mencuri teruk dah, berzina teruk dah, tapi kalau dosa yang membabitkan hati, hati lebih besar. Kerana dosa yang membabitkan hati boleh jadi tak sedar.
kita sedang berdosa. Kalau zahir ni bolehlah juga kita tahu, oh aku sedang bermaksiat, bolehlah tahu. Kita sedarlah kita ni buat maksiat, walaupun kita buat juga kita sedar. Kita ni sedang mencuri, kita tahu ni dosa, kita tahu ni berdosa, tapi kita tetap buat. Tapi kalau dalam hati kita tak tahu kita ni sedang riak kalau tak belajar. Kita tak tahu kita ni sedang takabur kalau kita tak belajar. Dan kalau kita membiarkan takabur, riak dan sebagainya itu ada dalam hati, dosa semua. Jadi dosa hak membabitkan dalam hati lebih besar daripada dosa yang membabitkan zahir anggota badan. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, sekurang-kurang kesalahan hati tadi, keras ia hati, tiada menerima pengajaran noktah. Itu paling kurang. Besarnya kesalahan hati, paling kurangnya apa dia? Keras hati. Bila keras hati, tak terima teguran. Bila tak terima teguran, ada unsur takabur. Seperti mana anak iblis, laknatullah, tidak menerima arahan Allah Ta'ala, suruh sujud kepada Nabi Adam AS, kerana merasa diri dia lebih baik daripada Nabi Adam AS. Dia diperbuat daripada api, berasa bagus daripada Nabi Adam, maka timbulnya takabur, timbulnya enggan kepada melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu termasuk perkara-perkara yang boleh menyebabkan hati kita rosak, iaitu kerah hati. Kerah hati tu bukan tengok hati kita kerah ke tak, hati memang kerah. Dia ambil jantung, kerah ke mampus ke. Kerah hati di sini ialah alamat dia bila orang tegur dia tak dengar. Tu je. Bila orang menyedarkan diri dia daripada buat dosa, dia tak sedar. Orang peringat dah hari dosa, dia tetap buat. Tu kerah hati. Tu tanda kerah hati. Bukan pasti tanda je. Tanda kerah hati, orang tegur tak dengar. Orang tegur dia buat sabtu. Orang tegur dia buat maksiat ni, haram ni, tak boleh, dia tetap buat. Tu kerah hati. Wal'iyadzubillah. Dan orang yang lembut hati, orang yang tidak kerah hati, iaitu orang yang kalau buat dosa dia menyesal. Dia buat dosa dia menyesal dan dia sedar dia buat dosa. Orang yang lembut hati, bila datangnya seruan Allah Ta'ala, dia mari. Azan contohnya, dia semayang. Dia mari semayang Jumaat. Dia mari berasa nak baca Quran. Dia mari berasa nak zikir. Tu lembut hati. Kalau gerah hati, memanglah nak beramal pun cepat-cepat, malah nak mampus. Mari masjid pun terpaksa. Jangan tu. Itu dipanggil tanda-tanda gerah hati. Tu akan datang disebutkan secara detail apa itu yang dimasukkan dengan gerah hati. Ini sebahagian sahaja. Kemudian kata musannif, dan kesudahan kesalahan jantung hati itu kufur wal'iyadzubillah. Ke mana boleh jadi kufur? Sifat-sifat mazmumah, contohnya riak, takabur, sum'ah, ujub, itu haram. Dan kalau dia buat, dia laksanakan, dan dia halalkan benda tersebut atas diri dia, hukum dia kafir. Jadi boleh jadi tak? Boleh jadi tak kafir? Boleh jadi kafir dengan sebab dia menghalalkan benda yang diharamkan Allah Ta'ala. Itu asalnya takabur, sum'ah, riak tu haram, dan dia buat, dan dia kata halal atas aku, tu kafir. Dia menghalalkan benda yang haram, ijma' ulama' kafir. Dia mengharamkan benda yang halal, ijma' ulama' pun kafir juga. Ni tak boleh. Contoh semayang. Semayang wajib, ijma' ulama', tak ada khilaf. Tak ada kata semayang ni 3 rakaat, melainkan syiah lah. Ni ahli sunnah, ijma' ulama' kata 5 waktu wajib. Ada orang kata tak wajib atas aku semayang zuhur, kafir. Kafir sebab apa? Sebab itu wajib ijma' ulama'. Yang tak ijma' ulama' tak jadi kafir. Contoh dia kata aku tak wajib semayang witir, sedangkan mazhab Hanafi kata wajib. Tak jadi kafir tak? Tak jadi kafir. Sebab apa? Sebab khilaf ulama. Dia itu wajib ke sunat? Mazhab kita sunat muakkad, mazhab Hanafi wajib. Jumhur ulama sunat. Jadi dia pun kata witir tak wajib atas aku. Tak apa. Sebab apa? Sebab tidak ijma' ulama' hak tu wajib. Sama juga aku tak wajib semayang sunat subuh. Tak apa, walaupun mazhab Hanafi wajib. Asalkan kita mazhab Syafi'i lah. Kita mazhab Syafi'i, kita kata tak wajib, tak apa, tak masalah. Sebab apa? Sebab hak tu bukan wajib ijma' ulama', hanya wajib mazhab Hanafi. Yang mazhab lain sunat ya. Berzina, hukum dia haram. Haram tu ijma' tak? Ijma'. Tiba-tiba dia kata aku halal berzina, hukum dia kafir. Kalau benda haram khilaf tak jadi kafir. Contoh dia,
Benda haram yang khilaf. Contohlah. Contoh apa? Contoh kita kata minum arak yang perahan kurma. Tak silap kurma ataupun anggur. Asal kurma. Kalau kurma khilaf ulama. Kalau anggur ijma' ulama. Ijma' ulama perahan anggur haram untuk diminum. Tapi kalau perahan kurma khilaf ulama. Jumhur kata haram, tapi mazhab Hanifah kata tak haram. Tu khilaf lah. Ada benda haram yang khilaf, kalau kita kata saya boleh buat, itu tak ada masalah sebab berlaku khilaf ulama pada masalah haram ke tidak benda tersebut. Tapi kalau ijma' ulama benda tu haram, seperti mengumpat, berzina, tiba-tiba kita kata halal, hukum dia jatuh kafir. Sama juga ni, takabur, riya, sum'ah, itu haram, dia kata halal bagi aku. Itu hukum dia kafir. Satu lagi yang boleh menyebabkan kafir, yang ramai tak sedar, Tuan Minal Al-Fatani rahimahullah ta'ala sebut dalam kitab Aqidatun Najin. Dia kata apa? Seseorang itu kalau mengumpat seorang yang lain, contohlah dia kata mengumpat, contoh dia kata kawan ni sombong, contoh hatu mengumpat tak? Mengumpat tu apa dia? Okey, mengumpat tu ialah menyebut satu benda yang mana benda tersebut tak disukai oleh orang yang kita kata tu untuk didengar. Dia dengar tu dia tak berasa seronok. Itu dia panggil mengumpat. Walaupun dalam hati sekalipun, kata Syekh Al-Qalyubi rahimahullah dalam kitab Hasyiah Al-Qalyubi ala Kanzir Raghibin, walaupun dalam hati. Bertahap tu. Okey, tak apalah, kita menyebut satu benda yang mana benda tersebut kalau kita sebut dibenci oleh dia. Sama ada kita sebut tu di belakang dia atau di depan dia, itu dipanggil mengumpat. Tiba-tiba kita cakap dia ni sombong, lepas tu kita kata ke orang tu, aku ni bukan mengumpat ni. Sedangkan tu hakikat mengumpat. Apa maksud ini bukan mengumpat? Kalau dia kata, kalau dia i'tiqad kata ini bukan mengumpat, boleh jatuh kafir, kata Tuan Bina. Sebab apa? Sebab dia menafikan benda itu mengumpat, dan halal bagi dia cakap benda tu, sedangkan itu mengumpat. Mengumpat itu haram ijma' ulama. Dia telah menghalalkan mengumpat yang merupakan haram ijma' ulama, hukum dia kafir. Jaga-jaga. Jaga-jaga. Sekali lagi dia kata apa? Dia ni sombong. Mengumpat lah tu. Mengumpat. Sebab apa? Sebab sombong tu satu perkataan yang tak disukai oleh orang lain untuk dicakap. Kau ada orang seronok kata kita ni sombong? Tak seronok. Tak ada orang kata aku seronok, orang kata aku sombong. Tak ada. Itu perkataan yang keji lah. Jadi mengumpat tak? Mengumpat. Lepas tu dia yang mengumpat ni kata, aku bukan mengumpat ni, aku cakap betul. Aku bukan mengumpat ni, aku cakap betul. Kalau dia cakap begitu dalam keadaan dia i'tiqad sungguh kata itu bukan mengumpat, makna dia sudah menghalalkan mengumpat atas diri dia. Hukum dia kafir. Macam tu. Tapi kalau dia cakap gitu dalam hati dia masih kata ni ngumpat ni, tu tak apa, dosa. Jaga-jaga. Ungkapan kita ni bukan mengumpat ni, ni cakap tu. Apa maksud dia? Kalau kita i'tiqad kata ini memang bukan mengumpat sungguh, padahal hakikat dia tu mengumpat, seolah-olah dia telah menghalalkan umpatan itu pada diri dia, menghalalkan benda ijma' ulama, hukum dia kafir. Tak sedar? Tu dalam kitab Aqidatun Najin, Tuan Minal Al-Fatani rahimahullahu ta'ala sebut dalam bab mengumpat. Kitab tu kitab akidah, tapi dalam bab akhir tu perbahasan la ilaha illallah tu dia sebut bab tasawuf sikit lah. Antaranya bab mengumpat. Yang kita sudah lepas dah sebut dah, bab mengumpat dalam bab lidah. Tu kena ambil perhatian sikit tu. Jadi nak mengumpat orang kena hati-hati. Bukan kena hati-hati tu mengumpat selu-selu kan, bukan, tak payah buat lah. Kalau mengumpat juga ngakulah hak tu mengumpat, tak payah kata ini bukan mengumpat dan i'tiqad sungguh ini bukan mengumpat. Bahaya, takut kafir kita ni, tak sedar pas sudah. Bila kafir ibadat tidak sah. Bila tak sah, kita jadi Islam semula wajib qada. Tiba-tiba kita tak tahu kita ni wajib qada, kita pun meninggal dunia. Lepas tu di padang mahsyar baru kita tahu kita tak sembahyang. Mana aku tak sembahyang? Aku mari masjid ni. Aku mari surau ni. Tak sah sembahyang. Apa? Sebab waktu tu mu kafir. Tu contoh ni. Kafir sebab apa? Sekian. Kafir tak sah. Dia punya ibadat tak sah. Tidak sah ibadat seseorang tanpa iman. Tidak sah ibadat seseorang kalau tak kenal Tuhan.
Kalau dah kenal Tuhan dan sah iman dia, barulah sah ibadat dia. Dan sah ibadat dia kalau dia belajar. Tak belajar, tak sah juga. Itu disebut oleh Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala dalam Al-Manhajul Qawim Syarah Masail Ta'lim. Tidak sah ibadat melainkan akidah yang betul, dan tidak sah ibadat melainkan ilmu yang dia belajar. Kalau dia buat dalam keadaan tak ada ilmu, tidak sah. Tu kena belajar tu dia panggil ilmu fardu ain. Ilmu yang wajib atas tiap-tiap bukanlah belajar. Bukan duk kerja ni, tapi ilmu fardu ain tinggal, tak boleh. Ilmu fardu ain ni ibarat kesihatan kita. Kalau kita sakit, mesti kita pergi doktor. Tiba-tiba kita sakit, tak ada ilmu fardu ain, kita tak pergi jari. Pelik ke? Kita sakit tak makan, kita jari makan. Tiba-tiba sakit fardu ain tak ada, kita tak jari. Jam. Rohani kita sedang sakit, kita tak cari makanan dan buat dan kesihatan untuk dia. Kita tak sedar rohani sedang sakit, tapi kita tidak hidangkan ilmu-ilmu fardu ain untuk rohani kita makan dan untuk kita amalkan. Itu yang banyak orang jual. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, kata dia, maka saya giyalah bahawa tiada dilalai. Habis sekurang-kurangnya habis, betul? Dan kesudahan kupu habis. Tiadakah engkau dengar akan firman Allah Ta'ala nombor 2 surah Al-Baqarah ayat 34. Dia kata aba wastakbara wa kana minal kafirin. Arti firman Allah, enggan oleh iblis daripada sujud kepada Adam alaihissalam dan membesarkan diri ia iblis, dan jadilah ia iblis daripada segalian yang kafir. Noktah. Tu. Iblis kafir sebab apa? Pertama, ujub, berasa diri bagus. Berasa diri bagus akan membawa pada takabur. Bila dibandingkan orang lain. Aku ni bagus lah, ujub. Bagus daripada orang lain, daripada orang tu, takabur dulu. Ujub membawa pada takabur. Takabur mesti ujub membawa pada takabur. Mesti sebelum dia takabur, dia berasa bagus dulu. Tak ada tiba-tiba dia sombong, tak ada, mesti ada benda. Aku ni mulia, dia berasa mulia. Lepas tu sekali dia akan takabur. Tak ada dia tu takabur tanpa ada ujub dulu, tak ada. Mesti dia ada ujub dulu. Dia berasa diri bagus, dia berasa diri sifat dia bagus, sifat dia sekian, zat dia sekian, pasti dia akan banding orang lain. Bila banding orang lain, baru mari takabur. Tu ya. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka adalah takabur itu di dalam jantung iblis, maka menyebabkan ia takabur dan maka menyebabkan ia takabur, betul lah, akan tertegah daripada sujud dan akan kufur dengan Tuhan iblis, wal iyadu billah. Dengan sebab takabur itulah dia tak mau sujud pada Nabi Adam. Dengan sebab takabur itulah dia tidak mahu mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Cuma kita kalau ada perasaan takabur, tak kafir lah, fasik, wajib bertaubat dan wajib kita ubati sifat takabur itu. Bukan macam iblis ni kafir, takabur dia kafir. Kita kalau takabur tak kafir selagi tidak menghalalkan takabur tu atas diri kita. Kalau kita menghalalkan, aku boleh nak takabur, itu hukum kafir lah. Sebab takabur itu sifat Tuhan, tak boleh ambil sifat Tuhan letak di makhluk. Siapa ambil sifat Tuhan namanya takabur, maka hukum dia kafir kalau dia halalkan. Kalau dia tidak halalkan, dia kata hak tu dosa, tapi dia tetap takabur, itu fasik. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan ketahui olehmu bahawasanya segala kelakuan yang dicela itu banyak benda yang tercela banyak. Tetapi hamba sebutkan di sini 10 perkara daripada 10 bab. Pada 10 bab. Sifat mazmumah ni banyak. Nak tengok banyak mana? Dalam kitab Siyarus Salikin. Dalam kitab Siyarus Salikin, dalam kitab Ihya Ulumuddin, banyak dihuraikan sifat-sifat yang tercela. Kitab kita ni 10 je. Berapa 10? 10 ni yang utama. Macam mengaji sifat 20 dah. Sifat Tuhan ni banyak. Jangan kata sifat Tuhan tu 20 je, sesat. Dah ke 20 kita belajar tu. Hak tu ummahatus sifat. Wakil sifat-sifat Tuhan yang banyak tu kita pergi 20 je.
Sifat hati banyak, hak mazmumah banyak, tapi hak 10 ni memadai untuk kita cantas sifat-sifat mazmumah yang lain. Maka kata musannif rahimahullahu taala, kerana yang 10 ini asal bagi semuanya, semua sifat kekejian tu. Sifat kekejian banyak, tapi yang 10 ni asal dia. Mana kalau kita cantas hak asal ni, furuk tak ada, cabang tak ada. Kita cantas akar pokok, buah tak akan naik. Kita cantas tiang rumah, rumah tidak akan terbina. Kita nak cantas hak asal, kita nak cantas hak akar tu supaya furuk cabang dia tidak tersebar, supaya tidak naik buah takabur, tidak naik buah riak sum'ah. Sebab apa? Kita cantas hak akar dah. Hak akar dia kita cantas dah. Dan yang lain daripada 10 tu terjadi ia yang lain tu daripada yang 10 ini. Maknanya hak lain-lain yang selain daripada 10 ni hasil daripada 10 ni. 10 ni yang akar dia akan terhasil lah sifat-sifat kekejian lain. Maka nak cantas sifat-sifat kekejian lain, kita cantas hak 10 ni. Bila cantas hak 10 ni, insya-Allah taala sifat-sifat kekejian yang lain turut tercantas dengan secara sendirinya. Wallahu taala alam. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.